warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid di dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi, Tariqah Alawiyah, jalan lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan dengan ilmu seluruh orang salih fid darain. Amin Allahumma amin. Muka surat 32. Sedikit ilmu lebih baik daripada banyak ibadah. Dari Abu Umamah Al-Bahili rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa pernah disebutkan kepada Rasulullah. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu mengatakan bahawa pernah disebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua orang laki-laki, salah satunya ahli ibadah dan lainnya alim. Maka berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keutamaan seorang alim dibandingkan ahli ibadah adalah seperti keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Beliau juga mengatakan jarak antara seorang alim dengan ahli ibadah adalah 100 darjat. Yang jarak antara darjat yang satu dengan lainnya adalah sama dengan 70 tahun yang ditempuh kuda ramping yang cepat larinya. Demikian yang disebutkan dalam Al-Ihya. Terdapat pula suatu hadis marfu', iaitu majlis fiqih lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Dalam hadis lain dikatakan sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah. Dikatakan pula sebaik-baik ibadah adalah fiqh, iaitu kefahaman agama. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, wahai Abu Dzar, engkau pergi mempelajari suatu ayat dari kitabullah adalah lebih baik bagimu daripada melakukan salat 100 rakaat. Dan engkau pergi mengajarkan satu bab dari ilmu, baik diamalkan atau tidak, lebih baik daripada melakukan salat 1000 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mereka berdua mengatakan satu bab dari ilmu yang kami pelajari lebih kami sukai daripada 100 rakaat salat sunat, dan satu bab dari ilmu yang kami ajarkan, baik diamalkan atau tidak, lebih kami cintai daripada 100 rakaat salat sunat. Dari yang telah disebutkan jelas bahawa menyibukkan diri dengan ilmu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala adalah lebih utama daripada ibadah fizik, iaitu fizikal yang sunnah, seperti salat, puasa, tasbih, doa dan sebagainya, kerana manfaat ilmu itu merata atau meluas bagi pemiliknya dan orang lain. Sedangkan ibadah fizikal yang sunnah manfaatnya terbatas kepada pelakunya sahaja. Kerana ilmu dapat meluruskan, iaitu membetulkan ataupun menyempurnakan ibadah. Jadi ilmu membutuhkan, iaitu memerlukan. Jadi ibadah memerlukan ilmu dan bergantung kepadanya, tetapi ilmu tidak bergantung kepada ibadah. Kerana para ulama merupakan ahli waris para nabi dan bukan ahli ibadah. Kerana menaati orang, iaitu mentaati orang alim adalah wajib atas selainnya. Kerana bekas ataupun kesan ilmu tetap hidup meskipun pemiliknya telah mati. Sedangkan ibadah sunnah terputus dengan kematian pelakunya. Kerana dengan terpeliharanya ilmu, ia akan menghidupkan syariah dan menjaga cabang-cabang agama.
Demikian yang disebutkan oleh Ibnu Jamaah di dalam kitab Tazkirahnya. Di antara yang juga menunjukkan keunggulan dan keutamaan ilmu dibanding semua ibadah yang terbatas, yakni yang terbatas manfaatnya bagi pelakunya, adalah yang disebutkan oleh Ibnul Hajj Al-Maliki di dalam kitabnya Al-Madkhal. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaih dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah hal-hal yang wajib daripada menuntut ilmu. Sayyidina Imam Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir mengatakan seorang alim yang bermanfaat ilmunya lebih utama daripada 1000 ahli ibadah. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan satu masalah ilmu lebih baik daripada 100 ibadah, dan orang yang menuntut ilmu lebih utama dibandingkan dengan orang yang bersungguh-sungguh beribadah sehari semalam. Beliau juga mengatakan satu saat dari orang alim adalah lebih baik daripada beberapa tahun dari orang selainnya meskipun dia ahli ibadah. Maka fikirkanlah nas-nas dan dalil-dalil dan asar-asar ini. Nescaya akan mengetahui bahawa ilmu, yakni mempelajari dan mengajarkannya, adalah lebih tinggi dan lebih utama dari semua perbuatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia termasuk ibadah yang paling penting dan keutamaan yang baik. Anda juga akan tahu bahawa menyibukkan diri dengan ilmu termasuk ketaatan yang paling utama, pemanfaatan waktu yang paling baik, dan bahawa ulama adalah manusia yang terbaik, paling tinggi kedudukannya, paling bagus sebutannya, dan paling mulia kebanggaannya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan bunyi pena seorang alim adalah tasbih, menulis ilmu dan memandangnya adalah ibadah, dan tintanya bagaikan darah seorang syahid. Ketika bangkit dari kuburnya, orang-orang memandangnya dan dia akan dibangkitkan bersama para nabi. Dalam kitab Bahjatuz Zaman disebutkan Al-Imam Ahmad bin Zain adalah seorang yang sangat mengagungkan ilmu, memuji pemiliknya dengan sebenar-benar pujian, menghormati mereka dengan penghormatan yang sebesar-besarnya, juga menunjukkan bahawa semua kebaikan berada dalam menuntut ilmu, dan bahawa satu saat darinya menyamai ibadah seumur hidup. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikatakan, mengajar satu bab ilmu mengenai perintah atau larangan lebih aku sukai dari 70 peperangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah ditanya tentang seseorang yang berjuang, apakah itu yang lebih engkau sukai ataupun mempelajari Al-Quran? Beliau menjawab, aku lebih sukai mempelajari Al-Quran, kerana Nabi SAW mengatakan sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Dalam bab ini menyebutkan tentang ilmu lebih baik daripada ibadah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat darjat orang-orang yang beriman, dan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat beberapa darjat orang-orang yang berilmu melebihi daripada orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang yang beriman kemudian diberikan ilmu, darjatnya jauh lebih tinggi daripada orang-orang yang diberikan keimanan, walaupun keimanan itu merupakan satu darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau satu orang yang hanya mempunyai iman sebesar zarrah akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dunia, dengan syurga 10 kali besar dunia, apatah lagi orang-orang yang beriman, beramal saleh, beriman dan beramal saleh atas dasar ilmu dan sebagainya, maka darjat mereka jauh lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ganjarannya pasti besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Nabi menyebutkan, seorang alim dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Tak boleh nak bayangkan. Ini keutamaan Rasulullah, tak ada siapa yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keutamaan orang yang diberikan ilmu itu sangat tinggi, hanya
yang mengetahui adalah orang-orang yang lebih tinggi daripadanya. Naam. Sini dia tulis seorang alim, jarak antara seorang alim dengan ahli ibadah 100 darjat, dan satu darjat dengan yang lain sama seperti 70 tahun perjalanan kuda yang lariannya sangat laju. Naam. Majlis ilmu ataupun majlis fiqah lebih baik daripada ibadah 60 tahun, iaitu satu majlis ilmu yang kita hadir lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kita kalau dikurniakan umur 60 tahun takkan mampu untuk nak beribadah pagi, petang, siang, malam. Tapi dengan kita menghadiri majlis ilmu, kita dapat pahala seperti ibadah 60 tahun, ibadah sunat. Dan sebaik-baik agama adalah yang paling mudah. Kenapa sebaik-baik agama adalah yang paling mudah? Kerana dengan mudah kita mengamalkan agama, barulah kita akan dapat istiqamah. Dengan kita mengamalkan agama dengan mudah, maksudnya tidak terlampau beratkan diri sendiri. Kadang-kadang kita ada semangat, kita kata okey, hari ni nak baca 3 juzuk ataupun 10 juzuk. Wabadin lepas esok, lusa, sebulan selepas tu tak mengaji langsung sebab penat. Tapi kalau kita istiqamah belajar, kita istiqamah beribadah, istiqamah baca Al-Quran, istiqamah zikir, maka itu yang paling afdal. Nabi SAW menyebutkan khairul a'mal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amalan adalah yang sedikit akan tetapi berterusan. Dekat sini ditulis satu ayat yang kita pelajari lebih baik daripada melakukan solat sunat 100 rakaat. Subhanallah, kalau kita dapat hafal satu ayat Al-Quran lebih baik daripada 100 rakaat sunat. Satu hadis yang kita pelajari lebih baik daripada 100 rakaat sunat. Satu ayat yang kita cuba amalkan, kita dah hafal ataupun kita baca ataupun kita hafal ataupun kita hayati, itu lebih baik daripada 100 rakaat sunat. Dan mempelajari satu bab dari ilmu, contohnya bab taharah ataupun bab salat ataupun bab umrah ataupun bab haji ataupun bab berkenaan dengan riak ataupun hasad ataupun ujub dan sebagainya, maka setiap bab yang dipelajari sama ada diamalkan ataupun tidak lebih baik daripada solat 1000 rakaat. Dan kita tak mampu untuk nak solat 1000 rakaat. Allah Ta'ala alam, daripada kita balik sampai sekarang ni dah 1000 rakaat belum kita punya solat sunat. Nah, tapi dengan kita mempelajari ilmu satu bab, diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan solat 1000 rakaat. Dalam riwayat lain menyebutkan bahawa majlis ilmu yang kita hadiri lebih baik daripada kita solat sunat 1000 rakaat, lebih baik daripada kita menghadiri 1000 jenazah, dan lebih baik daripada kita menziarahi 1000 orang sakit. Dan tiap-tiap daripada solat sunat ada fadilat dia, ziarah orang sakit ada fadilat dia, ziarah ataupun menghadiri jenazah ada fadilat dia, yang mana kalau dikumpulkan itu sahaja dah terlampau banyak. Tapi kita hadir ilmu, majlis ilmu kadang setengah jam, kadang 45 minit, kadang 1 jam, hatta saatin 2 jam pun berbaloi. Kerana apa? Kerana pahala yang kita akan dapat itu jauh lebih besar daripada apa yang kita mampu lakukan. Jadi hanya dengan duduk dalam majlis ilmu tu kita diberikan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau niat kita menuntut ilmu itu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita jaga adab-adab dalam menghadiri majlis ilmu, kalau kita benar-benar mentakzim, memberikan pengagungan terhadap ilmu yang dipelajari dan apa-apa yang terkait dengan ilmu tersebut. Sehingga Abu Dzar dan Abu Hurairah mengatakan, ilmu yang kami pelajari ataupun yang kami, satu bab dari ilmu yang kami pelajari ataupun kami ajarkan kepada yang lain, baik diamalkan atau tidak, lebih kami cintai daripada solat sunat 100 rakaat. Fadilat menuntut ilmu. Tapi kita tengok orang-orang alim, orang-orang saleh, walaupun mereka ni sibuk dalam mempelajari ilmu agama, sibuk dalam mengajarkan ilmu agama, tapi mereka tak pernah lengang daripada melakukan ibadat sunat. Semakin lama semakin banyak ibadat sunat mereka, istiqamah amal ibadah mereka. Sebab apa?
sebab mereka dah diberikan kelazatan ilmu dan diberikan kelazatan ibadah. Jadi antara yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diberikan pembukaan dalam ibadah. Kita minta kepada Allah, ya Allah berikanlah pembukaan kepada ibadah. Pembukaan kepada ibadah yakni kesungguhan dan kecergasan untuk melakukan ibadah dan merasakan kenikmatan dalam melakukan ibadah. Iaitu pembukaan dalam ibadah, maksudnya kita ada semangat nak lakukan ibadah dan juga kita merasakan kenikmatan dalam ibadah. Kemudian kita minta juga dengan Allah Subhanahu wa taala diberikan pembukaan kepada ilmu, agar supaya kita ada semangat nak tuntut ilmu dan kita rasa keseronokan ilmu dan kita merasakan nilai daripada ilmu tersebut. Sebab bila kita merasakan keseronokan dan merasakan nilai ilmu dan ibadah, khalas, perkara dunia kita dah tak pandang. Sebab bagi kita nilai yang lebih besar di sisi Allah adalah ilmu dan ibadah. Adapun duit kita tak anggap sebagai satu perkara yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita anggap sebagai tak ada nilai. Maka kita letakkan nilai yang lebih tinggi kepada amal ibadah dan juga kepada ilmu yang bermanfaat. Ustaz, Marhaba. maksud jarak antara orang alim dengan ahli ibadah ni satu derajat kan? Naam. Maknanya bukan orang ibadah tu orang alim. Naam, orang ibadah pun perlu melakukan ibadah atas ilmu, tapi maksudnya ilmu yang dimiliki oleh orang alim tu adalah ilmu-ilmu yang ekstra lah daripada ilmu fardu ain. Adapun ilmu fardu ain semua orang wajib untuk pelajari. Adapun ibadah yang dilakukan wajib dilakukan atas dasar ilmu, tapi ilmu yang dimiliki oleh orang alim ni maksudnya ilmu yang lebih mendalam daripada segi akidah, daripada segi fiqh, daripada segi tasawuf dan sebagainya. Naam. Naam, daripada apa yang disebutkan jelas menyibukkan diri dengan ilmu kerana Allah, iaitu tuntut ilmu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang bermanfaat. Kita dah sebutkan ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah lebih utama daripada solat sunat seperti solat, puasa, seperti amalan ibadat sunat, solat, puasa, tasbih, doa, baca Quran dan sebagainya. Pertama, kerana ilmu manfaat dia bagi orang yang menuntut dan juga orang lain. Maksudnya manfaat ilmu itu bukan bagi hanya orang yang menuntutnya, akan tetapi manfaat itu akan mengalir kepada orang lain. Sedangkan ibadat sunat itu manfaat dia hanya terbatas kepada orang yang melakukan ibadat sunat sahaja. Yang kedua, ilmu dapat memperbaiki amal ibadah, dapat menyempurnakan ibadah, dapat menjadikan seseorang itu teliti dalam melakukan ibadah yang dikerjakan. Nah, itu yang kedua, manfaat dia. Kemudian yang ketiga, nah, kesan ilmu akan berkekalan walaupun setelah orang alim itu meninggal dunia. Adapun ibadah, khalas, dia punya terputus, maksudnya selagi mana tak diamalkan maka akan terputus dengan kematian pelakunya. Dan dengan ilmu akan terjaga syariat dan juga terjaga cabang-cabang agama. Maksudnya apa? Dengan adanya orang yang menuntut ilmu agama dan menyampaikan agama dan menyebarkan ilmu agama, dan mereka-mereka yang berkhidmat untuk agama agar supaya agama itu tersebar. Sebab tu khidmat untuk agama ni juga penting. Khidmat kepada agamanya Rasulullah ataupun sunnahnya Rasulullah bukan hanya sekadar ada ilmu dan kemudian beri ceramah ataupun mengajarkan kepada orang lain. Berkhidmat kepada agama ataupun berkhidmat kepada ilmunya, ilmu agama ataupun sunnahnya Rasulullah adalah dengan kita menyediakan Allahumma salli ala Muhammad, iaitu kita membantu agar supaya ilmu itu tersebar. Kadang-kadang orang tu tak ada ilmu tapi dia ada kemahiran-kemahiran lain. Kadang-kadang orang tu dia tak ada ilmu agama, akan tetapi dia ada harta ataupun dia ada, sama ada duit ataupun rumah ataupun rumah kedai ataupun tanah, sehingga dengan harta yang dimiliki dia boleh mewakafkan ataupun dia boleh sedekah, dia boleh infak
ataupun dia ada tenaga untuk diberikan, ataupun dia ada waktu untuk dia berikan, ataupun dia ada kemahiran untuk diberikan agar supaya agama ataupun sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tersebar. Sebab tu guru kami selalu ingatkan bahawa bila kita berkhidmat kepada Rasulullah, tak semestinya dengan ilmu. Hatta orang yang menyediakan air, memberikan air kepada orang-orang dalam majlis ilmu ataupun apa-apa yang terkait dengan ilmu agama, hatta orang yang menyediakan sound system ataupun yang betulkan sleeper dekat majlis ilmu dan sebagainya, semuanya pada hakikatnya berkhidmat kepada majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang-kadang kita rasa, macam mana kita nak berkhidmat? Apa-apa yang kita boleh bantu, sama ada dalam majlis ilmu ataupun majlis zikir, pada hakikatnya kita semua share untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak semestinya yang depan bagi ceramah sahaja yang sebenarnya mengambil manfaat, bahkan setiap mereka yang ambil bahagian. Sebagai contoh, dekat masjid ataupun dekat madrasah ataupun dekat tempat pengajian, apa-apa yang kita boleh bantu sehingga memudahkan pengajian itu berterusan, maka itu bahagian daripada bantuan kita ataupun khidmat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, kerana dengan terpeliharanya ilmu menghidupkan syariat dan menjaga cabang-cabang agama. Di antara yang juga menunjukkan keunggulan dan keutamaan ilmu dibandingkan semua ibadat yang terbatas, yakni terbatas manfaatnya bagi pelakunya, adalah yang disebutkan dalam kitab Madkhal. Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Syafi'i mengatakan bahawa tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah hal-hal yang wajib daripada menuntut ilmu. Nah, setelah kita menyelesaikan perkara-perkara yang fardu daripada perkara-perkara yang diwajibkan, maka menuntut ilmu tu perkara yang paling afdal kalau boleh. Sebab tu kalau kita ingat dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali bila sebutkan tentang apa yang perlu kita isikan dalam jadual waktu kita seharian selepas kurang lebih lepas solat duha tu, yang paling utama sekali adalah untuk kita belajar dan mengajar. Itu perkara yang paling afdal untuk kita isi hari kita. Tapi kalau kita tak boleh nak belajar dan nak mengajar, kemudian Imam Ghazali sebutkan perkara yang kedua yang paling afdal adalah kita isikan dengan ibadah. Dan kalau kita tak boleh nak isikan dengan ibadah, kita berkhidmat kepada ahli agama ataupun berkhidmat kepada ahli ibadah. Kerana bila kita khidmat kepada mereka, apa yang mereka lakukan pun akan mengalir kepada kita daripada pahala dan keberkatan. Dan yang terakhir, baru Imam Ghazali menyebutkan bahawa kalau tak mampu melakukan ketiga-tiga ni, tak mampu untuk nak belajar ataupun mengajar, tak mampu untuk melakukan ibadah, tak mampu untuk nak berkhidmat kepada ahli agama, maka yang keempat, kita cari rezeki yang halal. Maksudnya kalau kita ada tanggungan yang wajib untuk kita tanggung, maka yang terakhir disebutkan Imam Ghazali adalah untuk mencari rezeki yang halal, yang mana dengannya kalau kita ada lebih, maka kita infakkan ataupun kita membantu orang-orang Islam, dan juga kita membantu orang-orang yang memerlukan, khususnya yang disebutkan di dalam yang orang-orang yang memerlukan. La ilaha illallah. Imam Sufyan Ats-Tsauri dan Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah hal-hal yang wajib daripada menuntut ilmu. Sayyidina Imam Abu Ja'far Muhammad Al-Bagir, nama dia apa? Muhammad Al-Bagir bin Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Maksudnya dia daripada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang alim yang bermanfaat ilmunya lebih utama dari 1000 ahli ibadah. Maksudnya kadang-kadang ada orang berilmu tapi tidak diambil manfaat daripada ilmunya, maka kurang bermanfaat. Akan tetapi orang alim yang bermanfaat ilmunya lebih utama daripada 1000 ahli ibadah. Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, Imam Ahmad bin Zain anak murid kepada Imam Haddad, satu masalah ilmu lebih baik dari 100 ibadah, dan orang yang menuntut ilmu lebih utama dibandingkan dengan orang yang bersungguh-sungguh beribadah sehari semalam. Beliau juga mengatakan satu saat dari orang alim adalah lebih baik daripada beberapa tahun dari orang selainnya meskipun dia ahli ibadah. La ilaha illallah. Tapi ini orang alim yang bersifat wara', mempunyai ketakutan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memenuhi daripada syarat-syarat orang alim.
La ilaha illallah. Sebahagian ulama menyebutkan bahawa kadang-kadang kita ni nak panggil penuntut ilmu pun tak layak. Kita nak panggil diri kita sebagai penuntut ilmu pun tak layak. Nak hidup satu hari sempurna seperti penuntut ilmu agama pun tak layak. Kalau kita bandingkan diri kita dengan para ulama zaman dahulu, antaranya seperti Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, satu hari dia punya kelas ada 14 hingga 16 kelas, satu hari satu malam. Itu tak masuk ulang kaji sebelum hadir kelas, ataupun preparation sebelum kelas, dan juga ulang kaji selepas kelas. Maksudnya tak ada waktu untuk nak buat benda lain. Ada dua beradik, Habib Abdullah bin Hussein bin Tahir dengan abang dia Tahir bin Hussein bin Tahir, punya bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Waktu makan, satu orang baca buku, satu orang makan. Sebab apa? Nak jaga waktu, tak nak membazir waktu. Ni perbezaan antara orang-orang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu dengan orang yang kurang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Walaupun kedua-duanya ada kebaikan masing-masing, walaupun kurang bersungguh-sungguh dapat menuntut ilmu itu pun satu keutamaan, tapi orang alim yang luar biasa kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu jauh lebih tinggi darjat mereka daripada orang yang kurang bersungguh-sungguh. Maka pikirkanlah nas-nas dan dalil-dalil dan asar-asar, nescaya akan mengetahui bahawa ilmu yang ini mempelajari ilmu dan mengajarkannya adalah lebih tinggi dan lebih utama dari semua perbuatan yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya, cara yang paling afdal untuk dekatkan diri kepada Allah dengan menuntut ilmu. Dan ilmu pun ada banyak cabang. Ilmu yang paling utama adalah ilmu agama yang dengannya kita dekatkan diri kepada Allah. Sebab apa? Sebab ada juga ilmu-ilmu agama yang kadang-kadang kita pelajarinya, dia tak menjadi asbab kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh, kadang-kadang kita belajar, Allahumma salli ala Muhammad, sebagai contoh, kita belajar dalam-dalam ilmu tajwid. Walaupun bagus, wajib untuk belajar baca Quran dengan bertajwid, tapi kita mendalami, contoh, sebagai contoh, ni bukan nak merendahkan ilmu tajwid. Ataupun kita belajar ilmu hadis, jarh wa ta'dil, kita belajar tentang rijal dan sebagainya, perawi-perawi hadis. Itu ilmu yang bermanfaat, tapi maksudnya dengan kita mempelajari perkara tersebut, dia tak mengingatkan kita kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau contohnya kita mempelajari ilmu tafsir, kita akan mengetahui apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mempelajari ilmu hadis Nabi, apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis ni terbahagi kepada dua, dia punya sanad dengan dia punya matan. Jadi dua-dua penting, tapi mempelajari sanad untuk ahlinya lah. Tapi kalau kita pelajari ilmu sanad, terutamanya zaman sekarang, kadang-kadang kita dah sampai satu tahap umur, bila kita belajar tentang sanad, oh hadis ni hasan, hadis ni sahih, dia tak mendatangkan manfaat sangatlah untuk kita after certain age. Maksudnya bila kita dah sampai certain age, kita pelajari, oh hadis ni hasan, hadis ni sahih, cukuplah kita tahu, oh ni sahih, yang ni mungkin kurang sahih ataupun hadis lemah. Tapi untuk mempelajari kenapa ilmu ni jadi sahih, kenapa ilmu ni jadi hasan, kenapa ilmu hadis ni jadi lemah, kenapa ilmu ni jadi hadis ni jadi fabricated dan sebagainya, maka ilmu-ilmu seperti itu tak mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Sebagai contoh, ni sebagai contoh lah, nak jelaskan hatta ilmu agama ada perkara-perkara yang akan menjadi asbab untuk kita dekatkan diri kepada Allah, ada yang tidak. La ilaha illallah. Sebab tu sebahagian para ulama mengatakan membaca kitab Ihya Ulumuddin, kalau seseorang itu mampu untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin dan dijadikan sebagai wirid, itu sudah cukup untuk menggantikan ibadah-ibadah sunat. Sebab apa? Sebab dalam kitab Ihya Ulumuddin tu akan mengajarkan kepada kita sifat-sifat yang tercela. Dalam kitab Ihya Ulumuddin akan mengajarkan kepada kita sifat-sifat yang menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan mengajarkan kita bagaimana menyempurnakan ibadah secara zahir dan secara batin. Akan dibahaskan tentang ibadah, kemudian dibahaskan tentang adah, bagaimana nak cari rezeki yang halal, bagaimana nak berinteraksi dengan manusia, bagaimana menjaga adab-adab muamalah dan sebagainya. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin tu terdapat ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang mana hanya dengan bacanya akan menggantikan ibadah, kata para ulama.
La ilaha illallah. Naam. Ia termasuk ibadah yang paling penting dan keutamaan yang baik. Anda juga akan tahu bahawa menyibukkan diri dengan ilmu termasuk ketaatan yang penting, yang paling utama, pemanfaatan waktu yang paling baik, dan bahawa ulama adalah manusia yang terbaik, paling tinggi kedudukannya, paling bagus sebutannya, dan paling mulia kebanggaannya. Darah seorang dakwat seorang alim itu lebih mulia, lebih berat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada darah seorang yang mati syahid. Dalam kitab Bahjatul Zaman disebutkan Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi seorang yang sangat mengagungkan ilmu. Ada satu cerita, mungkin saya pernah ceritakan, satu orang alim ni bila dia nak muliakan satu orang alim yang lain, bila datang menziarahi dia sembelih 500 ekor kambing hanya untuk memuliakan satu orang alim. Maksudnya orang yang berilmu ni bila dia tahu, sebab tu ada pepatah mengatakan innama ya'riful fadla li ahlil fadli dhawil fadlu, iaitu orang yang mengetahui hakikat ilmu adalah orang yang mempunyai ilmu. Maksudnya orang yang mempunyai ilmu dia akan dapat menghargai. Dalam pepatah Melayu apa dia cakap? Hanya jauh hari yang kenal mak nikam. Lebih kurang macam tu. Maksudnya bila kita ada ilmu tentang nilai sesuatu benda, barulah kita tahu menghargainya. Wahakadha. Jadi satu orang alim ni dia nak muliakan satu orang alim yang lain, dia sanggup sembelih 500 ekor kambing. Kalau kita kira pada harga hari ni, seekor kambing dekat RM1,000. Jadi kalau 50 ekor kambing dah 50,000, 500 ekor kambing dah 500,000, setengah juta untuk memuliakan satu orang alim. Satu orang alim. La ilaha illallah. Bagaimana pula kalau kita nak memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maksudnya banyak mana pun kita nak spend untuk nak memuliakan Rasulullah, maka tak dianggap sebagai membazir. Sebab kalau orang alim pun untuk nak memuliakan ilmu dan ahli ilmu sanggup spend banyak tu, apatah lagi nak muliakan asal segala sumber segala ilmu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak ikutkan, tak ada bilangan yang dianggap cukup untuk kita belanja untuk bagi infak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selagi mana mampu. Sebab tu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang mengetahui akan keutamaan dan kemuliaan Rasulullah sanggup mengorbankan segala hartanya yang sangat banyak itu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan bahawa beliau berpesan hatta lepas kewafatannya, kalau perlu untuk menggunakan tulang-tulangnya untuk berkhidmat kepada agamanya Rasulullah, maka diperintahkan untuk digunakan. Punya menghargai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia diizinkan Allah untuk berkahwin dengan Rasulullah. La ilaha illallah. Kat sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, mengajar satu bab ilmu mengenai perintah atau larangan lebih aku sukai dari 70 peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik di kalangan kamu adalah yang mengajarkan, yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Maksudnya dalam ilmu yang paling utama, yang paling mulia adalah yang datang daripada Al-Quran. Ilmu yang paling mulia adalah Al-Quran dan apa-apa yang terkait dengannya. Kemudian ilmu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau boleh kita ajarkan anak-anak kita Al-Quran dan sunnah Rasulullah, dibacakan Al-Quran dan dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah-rumah kita, agar supaya setiap hari kita mendengar sebaik-baik ilmu, sebaik-baik kalam. Tapi hari ini kita tak perdengarkan kepada anak-anak kita Al-Quran, tak perdengarkan anak-anak kita hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita perdengarkan kepada mereka selain daripadanya. Lebih teruk daripada itu, kalam-kalam orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kalam-kalam orang yang tidak beriman kepada Rasulullah, perkataan-perkataan orang-orang yang tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billahi tabaraka wa taala, maka kesannya adalah tidak seperti kesan diperdengarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian disebutkan di sini dalam dia punya footnote ni, nombor 41, disebutkan tentang Sufyan Ats-Tsauri. Disebutkan di sini pemimpin orang-orang pada masanya dalam hal ilmu, hafalan dan kezuhudan. Ibnul Mubarak, Abdullah bin Mubarak mengatakan, setahuku tidak ada orang di dunia yang lebih alim dibandingkan Sufyan Ats-Tsauri. Sedangkan Abdullah bin Mubarak sendiri orang alim. Antara yang disebutkan tentang Abdullah bin Mubarak, dia bahagikan tahun dia, 1 tahun untuk mempelajari ilmu, mempelajari dan mengajarkannya, 1 tahun untuk berjihad di jalan Allah, dan 1 tahun lagi untuk dibahagikan tahun-tahun kehidupannya itu macam tu, 1 tahun lagi untuk pergi haji. Kemudian keutamaan para penuntut ilmu dan orang-orang yang mendalami ilmu agama. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Beliau juga bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid dengan keinginan hanya untuk mempelajari suatu kebaikan atau mengajarkannya, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang menunaikan haji dengan sempurna. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergi untuk mempelajari agama adalah lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berjihad di jalannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memperdalam agama Allah, maka Allah mencukupi segala yang menjadi kepentingannya dan memberinya rezeki yang tidak diduga-duga. Di dalam asar disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menanggung rezeki penuntut ilmu. Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, ini merupakan tanggungan khusus setelah tanggungan umum yang diberikan Allah Subhanahu wa taala bagi setiap makhluk yang melata di permukaan bumi. Maka maknanya akan diberikan tambahan kemudahan serta dihilangkan kesukaran dan bebannya dalam mencari dan mendapatkan rezeki. Di antara perkataan Sayyidina Al-Arif Billah Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi adalah, apabila seseorang memiliki pemahaman dalam masalah agama dan Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat untuk menuntutnya, maka itu merupakan sebab terkuat untuk mendapatkan rezeki, dan tidak ada yang lebih bermanfaat baginya dibandingkan itu, iaitu menuntut ilmu. Maka hendaklah mengarahkan semangatnya untuk menuntut ilmu dan tidak membebani dirinya dengan mencari rezeki, kerana ia akan dicukupkan dan diarahkan rezekinya. Sebab sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki para penuntut ilmu. Saya Al-Habib Zain mengatakan, di antara sebab terkuat untuk dapat menarik rezeki sebagaimana yang disebutkan oleh orang-orang arif adalah mendirikan salat dengan ta'zim, dengan penuh pengagungan dan khusyuk, membaca surah Al-Waqi'ah terutama di waktu malam, membaca surah Yasin dan Tabarak di waktu subuh, hadir di masjid sebelum azan, senantiasa dalam keadaan suci iaitu berwuduk, menunaikan salat sunat fajar dan witir di rumah, beriktikaf di masjid antara salat subuh sampai terbitnya matahari, dan mengucapkan ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razak berulang-ulang kali. Ya kafi, wahai yang maha mencukupi. Ya mughni, wahai zat yang memberikan kekayaan. Ya fattah, wahai zat yang memberikan pembukaan. Ya razak, wahai zat yang memberikan rezeki. Berulang-ulang, maksudnya kita jadikan wirid harian. Ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razak, sama ada 10 kali setiap hari, ataupun 30 kali, 50 kali, 100 kali. Kita jadikan wirid harian. Ya kafi, ya mughni, ya fattah, ya razak, asbab untuk dipermudahkan rezeki. Dari Imam Asy-Syafi'i disebutkan bahawa ada 4 hal yang mendatangkan rezeki: bangun malam, banyak beristighfar di waktu sahur iaitu menjelang subuh, selalu bersedekah dan berzikir pada awal siang iaitu pagi hari, dan pada akhir siang iaitu pada petang hari. Dan ada 4 hal yang mencegah iaitu menghalangi rezeki: tidur di pagi hari iaitu lepas subuh, sedikit melakukan salat, malas dan khianah. Di antara yang juga menghalang rezeki adalah banyak tidur, makan dan minum dalam keadaan junub iaitu dalam keadaan hadas,
menyapu rumah pada malam hari, membiarkan sampah di dalam rumah, berjalan mendahului orang tua, mencuci tangan dengan tanah kecuali untuk mencuci najis mughalladhah, duduk di tangga, berwuduk di tempat buang hajah, menjahit pakaian tanpa melepaskannya dari badan, mengeringkan wajah dengan pakaian, membiarkan sarang labah-labah di dalam rumah, menganggap enting salat, mematikan pelita dengan nafas, dan tidak mendoakan orang tua. Semua itu menyebabkan kefakiran. Hal itu diketahui dari athar Nasiruddin At-Tusi, menyebutkan dalam kitabnya Adab Al-Muta'allimin. Ajib. Naam. Kat sini keutamaan para penuntut ilmu. Kurang lebih kita dah sebutkan tentang fadilat menuntut ilmu. Antaranya mendapat haji yang sempurna. Barang siapa yang pergi ke masjid dengan keinginan hanya untuk mempelajari suatu kebaikan atau mengajarkannya, maka ia mendapat pahala seperti orang menunaikan haji dengan sempurna. Subhanallah. Kita pergi masjid untuk hadir majlis zikir, satu kebaikan, ataupun hadir majlis ilmu, ataupun hadir majlis maulid, kita dapat pahala menunaikan haji dengan sempurna. Pergi mempelajari ilmu agama lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menuntut ilmu berada di jalan Allah sehingga dia kembali. Alhamdulillah, kalau kita keluar daripada rumah kita dah pasang niat untuk menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala terima niat kita semua. Amin, Allahumma amin. Naam. Dan fadilat menuntut ilmu, menjadi talib ilm, menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencukupi segala yang diperlukannya daripada perkara dunia, dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak diduga-duga. Dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang takwa. Takwa juga merupakan asbab dapat rezeki. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang orang bertakwa, maka dia akan diberikan jalan keluar daripada segala kesusahan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Diberikan rezeki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Maka nak dapat rezeki dari jalan yang tak sangka-sangka, tambahkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan apa yang diperintahkan dengan sempurna dan meninggalkan larangannya, dan juga menuntut ilmu agama. Sesungguhnya dalam asar disebutkan sesungguhnya Allah menanggung rezeki penuntut ilmu. Imam Haddad mengatakan tanggungan untuk penuntut ilmu ni adalah khusus berbanding dengan tanggungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan kepada setiap makhluknya di atas muka bumi. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tak ada satu makhluk yang berada di atas muka bumi ini melainkan rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya setiap makhluk yang berada di atas muka bumi ini rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum. Usaha tu lain cerita, tapi rezeki tu dah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Usaha lain cerita. Naam. Adapun untuk penuntut ilmu agama, Allah jamin dua kali. Satu, tanggungan yang umum untuk semua makhluk. Yang kedua ni tanggungan yang khusus. Maksudnya apa? Imam Haddad menuliskan kat sini tambahan kemudahan, iaitu kalau untuk orang lain Allah mudahkan sekali, untuk orang penuntut ilmu Allah mudahkan dua kali, dan dihilangkan kesukarannya dalam mencari rezeki. Naam. La ilaha illallah. Kemudian Habib Ahmad bin Zain mengatakan, apabila seseorang memiliki pemahaman dalam masalah agama, Allah berikan semangat untuk menuntutnya, maka itu merupakan sebab terkuat untuk mendapatkan rezeki. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia diberikan kesungguhan untuk menuntut ilmu agama, maka itu sebenarnya asbab untuk dia mendapatkan rezeki daripada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah kalau nak berikan sesuatu, Allah gerakkan hati orang ni, Allah gerakkan hati orang tu, maka disampaikan apa yang Allah ingin sampaikan kepada seorang hamba melalui hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Kerana apa? Kerana Allah nakkan orang tu sibukkan dirinya dengan Allah ataupun dengan ilmu agama. Jadi tidak dirisaukan daripada perkara-perkara dunia, supaya dia dapat memberikan perhatian kepada ilmu agama dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bermakna
ahli agama kena mengharap pemberian daripada orang lain. Tidak bermakna di sini aku dah diberikan jaminan daripada orang lain, dia pun tak kerja, malas, tak berusaha, tak cari rezeki, tak buat kerja betul-betul dan sebagainya. Itu bukan maksud dia. Maksudnya apa yang dia perlu lakukan, dia perlu lakukan apa yang usaha. Seperti mana untuk orang-orang lain, walaupun Allah dah jamin rezeki, tapi usaha untuk nak cari rezeki tu kena ada. Maksudnya untuk penuntut ilmu pun kena usaha cari rezeki. Untuk orang lain pun seperti biasa, dunia ni darul asbab, kita perlu untuk berusaha, kita perlu untuk mencari rezeki, dan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk cari rezeki. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Apabila kamu selesai salat, maka bertibaranlah kamu di atas muka bumi ini untuk mencari rezeki daripada Allah, dan anugerah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Perintah daripada Allah untuk kita cari rezeki, untuk usaha. Nabi SAW menyebutkan talabul halal faridah ba'dal faridah. Mencari rezeki yang halal merupakan kewajipan selepas kewajipan-kewajipan yang lain. Maksudnya apa? Bukanlah kita nak khalas Allah dah jamin rezeki, tak payah usaha. Itu bukan maksud dia. Tapi Allah dah jamin, maksudnya kalau kita berusaha, insyaAllah kita akan dapat. Naam. Dan untuk penuntut ilmu, mereka berusaha akan dipermudahkan untuk mereka. Kemudian Habib Zain menyebutkan tentang asbab untuk mendapatkan rezeki. Antaranya mendirikan solat dengan penuh ta'zim, iaitu yang memberi rezekinya Allah. Jadi bila kita mengagungkan perintah-perintah Allah, Allah akan gembira kepada kita. Bila Allah gembira kepada kita, akan menjadi asbab dipermudahkan kita cari rezeki. Antara contoh ataupun nak bagi senang faham, satu orang kalau dia ada haiwan ternakan, ataupun katalah dia ada seekor ayam, dua-dua ayam ni dia bagi bijirin yang sama banyak, dua-dua satu cup, satu cawan bijirin setiap pagi. Satu ayam yang dia suka, dia letak satu cawan tu kat satu tempat. Bila-bila ayam tu nak makan, dia datang makan kat situ. Satu lagi ayam dia tak berapa suka, satu cup yang penuh tu dia campakkan dekat dalam kandang ayam tersebut. Jadi ayam tu nak makan, kenalah cari. Untuk nak dapatkan one whole cup tu, dia perlu pusing satu kandang dia untuk nak carikan. Tapi untuk yang ayam yang disayangi ni, dia letak kat situ. Bila-bila dia nak makan, datang. Tak ada penat, tak kena lari sana lari sini. Jadi Allah Subhanahu wa taala bila sayang satu orang hamba, dipermudahkan rezekinya. Adapun orang yang tidak disayangi, tidak mengagungkan perintah-perintah Allah, tidak menjaga daripada kefarduan Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang dah dijanjikan dia akan dapat, tapi dengan susah payah. Wah hakata. Kemudian Allah Ta'ala alam, mungkin untuk penuntut agama, mungkin kad tu sendiri dibawakan kepada tu, dipermudahkan lagi, bukan hanya diletakkan tapi didatangkan kepada mereka bila diperlukan. La ilaha illallah. Naam. Mendirikan salat dengan penuh ta'zim dan khusyuk, membaca surah Waqiah setiap hari, khususnya pada waktu malam ataupun daripada selepas waktu asar. Membaca surah Yasin di waktu pagi, surah Alif Lam Mim Sajdah dan Al-Mulk di waktu malam. Walaupun Al-Mulk Alif Lam Mim Sajdah tak disebutkan di sini. Hadir di masjid sebelum azan. Marhaba. Selepas asar. Naam, kira lepas asar sampai malam lah. Maksudnya yang terbaik waktu tu. Tapi kalau tak boleh, bila-bila. Sebanyak macam ibadat-ibadat sunat kita yang lain, kadang-kadang kita tetapkan nak zikir la ilaha illallah 100 kali di waktu pagi. Kadang-kadang tak ada masa, dalam kereta kita boleh buat. Maksudnya al-muhim dalam satu hari tu kita tak tinggal baca surah Waqiah. Setiap hari kita tak tinggal baca surah Yasin. Tertinggal waktu pagi, kita baca waktu tengah hari. Tertinggal tengah hari, kita baca petang, kita baca Yasin dengan Waqiah. Lepas asar contoh, tak sempat nak baca sepanjang hari, malam lepas maghrib atau lepas isyak, kita baca Yasin, Waqiah, Sajdah, Al-Mulk. Maksudnya yang penting tak ditinggalkan dalam satu hari. Walaupun dia ada masa-masa tertentu. Nah, walaupun ada masa-masa tertentu. Ataupun katalah kita tahu tengah hari ni sampai ke malam kita sibuk. Khalas pagi lepas subuh tu kita baca Yasin, Waqiah, Al-Mulk, Sajdah, semua kita baca di waktu pagi, sebab petang kita tahu semua kita akan sibuk ataupun kita akan berada dalam safar dan sebagainya. Ataupun kalau dalam kereta, khalas kita tak bawa kereta, kita duduk tepi, kita habiskan zikir kita, habiskan wirid kita. Dalam kita naik motor, apa yang kita boleh baca dalam motor, ya Allah kita baca. Hatta naik kapal terbang ke apa semua, maka waktu tu ada, cuma macam mana kita nak arrange sahaja. Naam. Hadir di masjid sebelum azan, la ilaha illallah. Naam. Hadir ke masjid sebelum azan tanda kita mengagungkan Allah,
tanda kita nak jadi hamba yang baik. Sebelum dipanggil oleh Allah, kita dah ada di situ. Sebelum Allah panggil kita, sebelum muazzin panggil kita untuk azan, untuk solat, kita dah berada di situ. Itu yang terbaik. Naam, iktikaf di masjid antara solat subuh sehingga terbitnya matahari, asbab rezeki. Bahkan disebutkan bahawa kita iktikaf di masjid lepas subuh sehingga terbit matahari lebih mendatangkan rezeki, ataupun lebih cepat untuk mendatangkan rezeki daripada orang yang pusing keliling dunia untuk mencari rezeki. Maksudnya Allah permudahkan rezeki untuk orang yang beriktikaf di dalam masjid lepas subuh sehingga terbit matahari. Dan sebahagian orang-orang salih ni merupakan amalan mereka seharian. Sebahagian orang-orang salih ni merupakan amalan mereka setiap hari. Marhaba. Iktikaf dekat diorang punya tempat solat, duduk dekat atas tikar sembahyang, naam, sampai matahari naik, naam. Niat iktikaf, naam. Maksudnya tempat yang paling afdal untuk kaum wanita dekat rumah mereka, dekat bilik mereka. Maka mafi muskilah kalau nak pergi masjid tak jadi masalah. Cumanya lebih afdal ibadah untuk kaum wanita yang paling afdal dekat rumah. Walaupun tarawih, ibadat sunat dan sebagainya. Tapi tak ada masalah. Maksudnya sekarang ni kita dekat Malaysia, kita dah biasa untuk pergi tarawih dan sebagainya. Mafi muskilah, tak jadi masalah. Ni kita sebut daripada segi afdal lah, afdaliyah. Naam, mengucapkan ya kafi, ya mughni, ya fatah, ya razak. Nah, ni saya dengar sendiri daripada Habib Zain. Salah satu amalan yang saya dengar sendiri daripada Habib Zain, antara asbab memudahkan rezeki, ya kafi, ya mughni, ya fatah, ya razak. Masa Habib Zain datang Malaysia 2010. Nah, dari Imam Asy-Syafi'i disebutkan bahawa ada 4 hal yang mendatangkan rezeki. Bangun malam, qiyamul lail, asbab untuk dimurahkan rezeki. Banyak beristighfar di waktu sahur sebelum subuh, selalu bersedekah dan berzikir di waktu pagi dan petang. Dan 4 perkara yang mencegah menghalang rezeki: tidur di waktu pagi, iaitu selepas subuh, sedikit melakukan solat, malas dan khianat. Antara juga menghalang rezeki, banyak tidur, makan dan minum dalam keadaan janabah, menyapu rumah pada waktu malam. Jadi nak sapu sebelum malam nak sapu rumah. Membiarkan sampah di dalam rumah, maksudnya jangan ada sampah dalam rumah di waktu malam. Maksudnya sebelum kita tidur tu make sure sampah-sampah semua dah dibuang di luar rumah. Berjalan mendahului orang tua, satu adab dan juga asbab untuk mendapatkan rezeki, insyaAllah. Cuci tangan dengan tanah, maksudnya kalau tak pasal-pasal jangan cuci tangan dengan tanah. Berwuduk di tempat buang hajat, menjahit pakaian tanpa mencabut dari badan, mengeringkan wajah dengan pakaian, membiarkan sarang laba-laba di dalam rumah, menganggap, iaitu meremehkan solat, meniup lilin dengan nafas atau memadamkan lilin dengan tiupan, tidak mendoakan orang tua. La ilaha illallah. Itulah. Kalau boleh dielakkan, elakkanlah. Kalau boleh dielakkan. Tapi dah jadi adat, Fah. Dah jadi kebiasaan. Maksudnya kalau dia benda tu tak ada halangan lah. Macam kita sekarang ni kan macam tempat kita ada tempat mandi kan. Maksudnya ada shower punya area tu. Maksudnya nak ambil wuduk kat tempat shower tu rasanya tak ada masalah. Lepas tu tapi ahsan kalau kita boleh lakukan dekat tempat yang tak ada toilet lah. Macam setengah-setengah rumah toilet saja, tempat mandi saja. Jadi kalau ada macam tu ahsan kita. Tapi kalau dah rumah kita dah memang macam tu, tak boleh nak, mafi muskilah lah. Nah, InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian akan datang. Dorongan bertanya kepada ulama dan terus menambah ilmu. Allah Ta'ala alam. Ada apa-apa soalan?
Rabbana anfa'na. Marhaba. Mungkin dari afdaliyah lah, maksudnya daripada segi afdal awal, tapi hatta tak tahu kalau dekat Kota Tarim ada setengah-setengah masjid tu, seperti yang saya sebutkan kan, kalau kat Kota Tarim diorang solat tarawih lain-lain waktu. Ada masjid solat pukul 9, ada masjid solat isyak pukul 10, ada masjid solat pukul 11, 12, 1, 2. Waktu yang terakhir tu pukul 2 dia akan solat isyak, kemudian diikuti dengan tarawih. Jadi kalau kita tengok kat sini amalan mereka seakan-akan macam tak jadi masalah lah untuk nak lewatkan solat isyak sampai pukul 1, pukul 2. Dan orang Tarim ni kebanyakan mereka orang faqih lah, orang yang kuat ilmu fiqah mereka. Jadi kalau tu menjadi amalan mereka, saya tak rasa ada problem untuk solat, nak lewatkan solat isyak kalau kita tertidur. Maksudnya kita pun bukan saja-saja nak lewatkan, unless kalau dah jadi satu kebiasaan tu, Allah Ta'ala alam, mungkin lebih afdal. Sebab dalam hadis Nabi kata makruh untuk tidur sebelum isyak, makruh untuk tidur sebelum isyak, dan makruh untuk nak berjaga selepas isyak, melakukan perkara-perkara yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Jadi kalau boleh kita elakkan tidur sebelum isyak, sebab makruh dari segi Nabi tak suka tidur sebelum isyak, dan Nabi tak suka berjaga selepas isyak bukan dalam ketaatan. Tapi kalau nak layan tetamu ataupun untuk nak spend time dengan family, ahli keluarga, anak-anak, ataupun menuntut ilmu ataupun hadir majlis ilmu dan sebagainya, maka perkara-perkara kebaikan tak jadi masalah. Tapi untuk nak berjaga malam selepas isyak, melakukan perkara-perkara yang tak ada manfaat, apatah lagi yang mendatangkan dosa, maka itu yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Allah Ta'ala alam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.